Jadi selamat pagi semua. Saya harap awak semua telah sempat bersarapan, kalau tidak pun mungkin selepas ni. Tapi saya tahu untuk setengah daripada awak mungkin awak ada kelas fizik atom ataupun peralatan khusus selepas ni. Jadi kalau awak yang nak ambil makanan dan makan sambil kita mendengar kelas ni pun tak ada masalah. Baik. Okay, jadi dalam minggu ni kita akan membincangkan tentang buruj dengan matlamat supaya kita boleh mengenal pasti buruj-buruj yang kita lihat di langit. Dalam arti kata di akhir minggu ni harapan saya adalah bila awak keluar pada waktu malam dan mendongak ke langit, awak akan boleh mengenal pasti dan menamakan buruj-buruj yang ada di langit malam lah pada ketika ini. Right? Boleh membezakan di antara bintang dan planet dan bulan dan sebagainya. Right? Jadi kuliah kita pada minggu ni dia bersifat agak amali sikit sebab dia melibatkan kemahiran mencerap. Right? Jadi saya kongsikan, I think I've shared my screen. I think what should be on the screen now. Hang on. Let's see. Okay, jadi kita mulakan. Right, apa yang dipaparkan di skrin awak sekarang adalah salah satu pada saya salah satu kisah yang paling mengesankan mengenai bagaimana buruj boleh mempengaruhi kehidupan kita di muka bumi ini. Right? Kita sering menganggap bahawa sekurang-kurangnya orang ramai lah bila bercakap tentang bintang di langit ni, sama ada mereka merasakan bintang tu tidak ada pengaruh ke atas kehidupan mereka, ataupun mereka merasakan ada pengaruh bintang ke atas kehidupan mereka, cumanya pengaruh itu lebih bersifat barangkali bersifat karut. Dalam arti kata mereka percaya sekiranya mereka dilahirkan di bawah bintang atau buruj tertentu, maka mereka akan memiliki sifat-sifat kepribadian tertentu. Misalnya sekiranya awak dilahirkan di bawah lambang buruj Leo misalnya, buruj singa, jadi awak ditakdirkan untuk menjadi seorang yang panas baran ataupun yang bengis misalnya. Those are the kinds of ideas that the public often have about the influence of stars on them. Dan itu jatuh bawah bidang astrology, right? Tilik nasib semua. Tetapi apa yang saya paparkan di sini, this is a portion of a song, Follow the Drinking God. Let me show it here. Right? So this is the title of the song, right? Dan latar belakang di sebalik lagu ini adalah pada abad ke-19, pada abad ke-19, 18 gitu, orang-orang berkulit hitam di benua Amerika Utara, mereka berada di bawah, kebanyakan mereka menjadi hamba, right? Bukan hamba. Jadi mereka cuba untuk membebaskan diri mereka daripada perhambaan dengan melarikan diri ke Canada. Jadi mereka mereka melarikan diri ke arah utara, right? daripada misalnya Florida di bahagian selatan benua Amerika Utara, kemudian mereka melarikan diri ke arah Canada, ke arah utara. Jadi untuk melarikan diri ke arah utara, mereka perlu tahu ke arah mana mereka harus tujulah. So they have to know which direction is north. Dan pada zaman itu ialah tak ada GPS, tak ada Waze semua. They only have maps, right? Tetapi kebanyakan daripada mereka ni tidak, kebanyakan mereka ni buta huruf. Jadi kalaupun mereka ada peta, mereka tidak boleh membaca peta tersebut. Jadi untuk mencari jalan ke arah utara, mereka menggunakan buruj, dan dalam kes ni buruj apa yang dipanggil dalam bahasa Inggeris Big Dipper. It's not constellation, it's asterism, tapi sebab Big Dipper ni dia sebahagian daripada buruj Canis Major, Ursa Major. Tetapi yang penting yang saya tekankan sini adalah
mereka menggunakan buruj ini ataupun asterisma ini untuk menentukan ke mana harus mereka tuju sekiranya mereka ingin bergerak ke arah utara. Sebab arah salah satu salah satu petanda arah utara adalah bintang kutub ni, right? Jadi kalau kita ingin tahu di manakah arah utara, apa yang kita boleh lakukan adalah untuk mencari bintang kutub ini. Kemudian sekiranya kita menghala ke arah bintang kutub itu, maka kita sedang menghala ke arah utara lah. So cumanya nak mencari bintang kutub ni bukan sesuatu yang mudah, sebab yalah, kalau malam tu malam gelap dan ada banyak bintang lain. Jadi apa yang mereka gunakan adalah dengan mencari asterisma ataupun corak bintang ni dulu. Mereka cari dua bintang yang hujung ni, right? Mereka sambung. Kemudian kita bayangkan dua bintang ni disambungkan oleh garis. Kemudian kita unjurkan garis ni, right? Dan garisan ini akan menunjuk ke arah bintang kutub. Dan sekiranya kita boleh menjumpai bintang kutub tu, maka kita tahulah ke mana arah utara itu. Jadi orang yang berkulit, as in the Negroes, American Negroes, when they were escaping from their slave owners in the south and they want to travel north, they use the Big Dipper, right, to guide them, to guide their journey north, right. Dan pengetahuan itu dimaktubkan dalam sebuah lagu, and this is the song Follow the Drinking God. Drinking God is this asterism lah, sebab kalau korang tengok corak bintang ni dia bentuk macam gayung, right? So ini dia punya pemegang dia, kemudian ni dia punya kiranya tempat nak senduk air je lah, right? So dia macam senduk lah kiranya. So God is basically God ni adalah macam bekas air, right? Jadi secara literalnya lagu ni maksudnya ikut drinking God, ikut bekas air, right? Follow the drinking God. So and basically the whole song tells the listener how to use how to use this asterism, this Big Dipper, right? To find north, right? When the sun come back and the first quail call, then the time is come. Follow the drinking God, right? So this is the information, right? Jadi mereka perlu melarikan diri ke arah utara, tetapi mereka tidak boleh, mereka tidak membaca peta, mereka tak ada GPS, tak ada Waze pada ketika itu. Jadi mereka menggunakan buruj-buruj yang ada di langit untuk memberitahu mereka ke arah manakah harus mereka tuju, right? Dan sebenarnya untuk mereka ini bintang itu bukan saja menunjukkan arah utara, tetapi dari satu segi ia juga menunjuk jalan kepada sebuah kehidupan yang lebih sejahtera untuk mereka, sebab mereka sedang melarikan diri daripada perhambaan. Jadi saya utarakan contoh ini untuk menunjukkan bagaimana orang zaman dahulu, mereka bukan saja bergantung kepada bintang untuk menentukan arah, menentukan waktu, menentukan bila nak bercocok tanam, bila nak pergi perang, semua itu. Tetapi untuk setengah masyarakat, khususnya masyarakat yang buta huruf ataupun yang tidak mempunyai pelajaran yang tinggi, pengetahuan tentang bintang itu boleh menentukan nasib kehidupan mereka. Dalam arti kata, in this case, it can decide, it can determine whether they will live in freedom or they will continue to live under slavery, right? This is, dan yang menariknya, pengetahuan tentang buruj ini bukan diajarkan dalam sekolah pada ketika itu, tetapi dimaktubkan dalam lagu, dan lagu ini kemudian diajar daripada ibu bapa kepada anak, kemudian anak kepada anak mereka. So ia menjadi sebahagian daripada
kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil folklore, becomes part of the folk knowledge, right? Pengetahuan pengetahuan awam kiranya gitu, right? So this is an example of how important constellations are to some societies, right? In this case, knowing to read and to find certain constellations will allow you to escape from slavery, right? Mungkin untuk kita zaman sekarang tidaklah mendesak sangat keadaannya, tapi still tanpa bintang barangkali banyak aspek kehidupan kita tu yang tidak boleh berjalan dengan baik. Dan kita akan lihat sepanjang kelas ni dan kelas hari Rabu nanti beberapa perkara, beberapa fakta tentang buruj-buruj. Ada fakta tu yang betul, ada yang kurang betul. Tapi yang pentingnya kita nak melihat bagaimana buruj tu membekas atau mempengaruhi dalam kehidupan kita. Bukan saja sebagai seorang rakyat Malaysia, tapi sebagai seorang manusia secara umumnya. Okay. So let me just move on. What should I do? Oh yes, I just want to start annotating. Yeah. Right. Jadi ini rancangan kelas untuk hari ini. I think second one. I think what I should do, I should switch to my iPad. Saya tukar kepada iPad saja. I think should be close first. Okay. Screen. Okay. Baik. Saya tukar pada iPad saya, much more easier. Right. Jadi ini rancangan kita untuk kelas hari ini. Right. Untuk kelas hari ini dan kelas hari Rabu, saya telah kena pasti 10 penyataan tentang buruj. You can think of this as trivia, macam these are facts. Trivia lah kiranya berkenaan dengan buruj. Kita akan ulas setiap satu penyataan itu satu demi satu. Kita akan buat 5 hari ini, kemudian 5 lagi kita akan buat pada hari Rabu lah. Okay. Jadi ini adalah penyataan-penyataan yang kita akan bincangkan hari ini lah. Yang pertamanya tentang macam mana buruj tu macam mana buruj tu dicipta lah kiranya. Right? Penyataan kedua tentang asal-usul buruj tu sendiri. Kemudian penyataan ketiga tentang bagaimana buruj tu dia berperanan sebagai alamat di langit. Right? Kemudian penyataan keempat, bagaimana buruj tu boleh membantu kita untuk menentukan arah utara, selatan, timur, barat. Kemudian yang kelima, sama ada buruj tu dia mempengaruhi nasib kehidupan kita di dunia ini ataupun tidak. Okay. Jadi ini rancangan kita. Right? Kalau ada tak sempat tu, ada yang tak sempat kita buat dan kita anjakkan ke hari Rabu. Right? So we'll see how it goes. Okay. Jadi saya ingatkan sekali lagi yang astronomy bermula dengan pemerhatian, right? Astronomy begins with observation, right? Apa-apa yang kita bincangkan dalam kelas ini, saya akan cuba untuk mulakan dengan meminta awak untuk melihat sendiri apa yang kita nak bincangkan itu, right? Kalau kita nak bincang tentang planet, maka saya akan minta awak untuk ataupun saya minta mencerap planet itu sendiri ataupun membekalkan maklumat tentang data lah tentang planet itu sendiri. Dan kemahiran mencerap langit malam ini, right? Sebab kalau kita kata astronomi bermula dengan pemerhatian, dan kita kena adalah kemahiran untuk mencerap. Dan kemahiran mencerap ini dia sekurang-kurangnya untuk kursus ni dia jatuh dalam dua kelompok lah, sama ada awak mencerap dengan mata kasar, right? Ataupun menggunakan teleskop. Okay. Memandangkan kita semua, awak semua berada di rumah masing-masing, jadi saya rasa kita buat masa ni kita hadkan kepada cerapan mata kasar dulu, right? Cerapan menggunakan teleskop kita boleh kemudiankan kelak lah.
apa, kalau kita akan cari jalan lah macam mana nak membuat cerapan menggunakan teleskop. Okay. Dan bila kita bercakap tentang kemahiran mencerap langit malam ni, apa yang mahu kita lakukan, apa yang saya mahu awak boleh buat adalah sekurang-kurangnya awak boleh menjawab dua soalan berikut. Yang pertamanya, katakan awak nak mencerap malam ni dan awak nak tahu apa yang boleh awak nampak, apa bintang, apa planet yang boleh awak nampak pada malam ni. Saya mahu awak, harapan saya adalah awak boleh mencari maklumat tentang apakah objek yang boleh dicerap pada malam ini ataupun malam yang awak nak buat cerapan tu. Right? Itu yang pertama. Yang kedua adalah sekiranya awak ingin melihat sesuatu, right? Katakan awak nak melihat planet Mushtari contohnya, you want to observe Jupiter. Awak boleh tahu apa yang perlu lakukan. Maksudnya pada pukul berapa perlu awak mencerap, right? Pada pukul berapa dan arah mana perlu awak lihat, right? Awak kena melihat ke arah utara ke, selatan ke, timur ke, barat ke, right? Pukul berapa awak perlu mencerap? Awak perlu mencerap selepas waktu maghrib, selepas waktu isyak, sebelum tengah malam, selepas tengah malam, sebelum waktu subuh, right? Sebab you have 12 hours of night, right? Dan dia tak semestinya objek yang awak nak cerap tu dia akan berada sepanjang malam di langit kan. Jadi awak kena tahu pada jam berapa awak perlu berjaga dan mencerap. So pada akhir kuliah hari Rabu nanti, saya berharap kita semua boleh menjawab kedua-dua soalan ni lah. Right? Sekiranya awak ingin mencerap, katakan awak ingin mencerap pada malam ni, awak tahu apa yang boleh dicerap. Right? Dan yang kedua, sekiranya awak ingin mencerap objek tertentu, nak mencerap planet Zuhrah ataupun nak melihat Buruj Orion, awak tahu bila dan ke arah manakah awak perlu menghalakan pandangan awak supaya awak dapat melihat objek-objek ini, right? Dan untuk membantu kita dalam hal ini, kita akan menggunakan dua benda. Yang pertama adalah stellarium, right? Stellarium, dan kita akan mula gunakan hari ini. Dan kita juga akan menggunakan peta langit. Yang ini pun saya dah kongsikan dalam grup Telegram minggu lepas. So this is the PDF file that I shared. Right? Ini pula this is a software that we will use, right? Software, right? So kita akan menggunakan kedua-dua benda ni lah untuk membantu kita belajar kemahiran mencerap langit malam, right? Dan macam saya sebut tadi, ada 10 penyataan tentang buruj, kemudian yang 5 kita akan ulas hari ini, dan 5 lagi kita akan ulas pada hari Rabu nanti. Okey, kita mulakan dengan pernyataan yang pertama. Pernyataan yang pertama adalah tentang bagaimana buruj tu dicipta, right? Perkara utama yang kita kena faham adalah buruj ni, bila kita melihat langit malam, right? Kita tak nampak buruj, right? Sebaliknya kita nampak bintang-bintang atau planet-planet yang ada di langit malam. Buruj tu adalah corak-corak bintang yang kita sebagai manusia hayalkan, maksudnya yang hanya wujud dalam fikiran kita ataupun dalam hayalan kita, right? So yang penting kat sini adalah the constellations are imaginary, right? The constellations are imaginary. We imagine there to be constellations to help us, right? To help us identify different parts of the sky, right? Sebagaimana kalau kita melihat sebuah peta sebuah negara misalnya, right? Sebuah negara itu akan dibahagikan kepada negeri-negeri, kemudian negeri itu akan dibahagikan kepada daerah-daerah, dan pembahagian negara kepada negeri dan daerah itu bertujuan untuk memudahkan kita mencari sesuatu tempat di dalam sebuah negara tersebut. Jadi buruj pun dia mempunyai peranan yang sama. Kita membahagikan langit kepada kawasan-kawasan yang berbeza, dan setiap satu kawasan itu diwakili oleh satu buruj, dan kita buat semua benda ni
supaya kita mudah untuk mencari apa-apa objek yang ada di langit, right? Dan cara untuk mengenal pasti buruj tu dia ada beberapa langkah. Untuk kalian yang dah tahu macam nak buat ni, mungkin benda ni nampak macam agak kebudak-budakan, tapi tak apalah, macam saya just mulakan daripada awal, daripada saya andaikan ni kali pertama awak semua mencerap langit malam, dan saya mulakan daripada awal lah, right? So perkara yang pertama, sebelum untuk kita mencerap buruj langit tu, mula-mula kita kena tahu untuk membezakan di antara langit dan bumi, right? So bila kita keluar, bayangkan diri awak keluar, kemudian awak berada di katakan awak keluar malam ini. Perkara pertama yang awak kena tahu adalah awak kena tahu langit di mana dan bumi di mana, right? You have to be able to dan ini macam ini apa, ini nampak macam agak remeh kan, macam obviously we know where the sky is, where the earth is. The sky is up and the earth is down, right? Garis yang membezakan, yang memisahkan langit dan bumi itu dipanggil ufuk, right? Cumanya dia tak semestinya awak boleh nampak garis ufuk itu, right? Sebab misalnya kalau mencerap daripada UKM misalnya, kebarangkalian besar, garisan ufuk tu akan dihalang oleh oleh pohon ataupun oleh bangunan ataupun oleh bukit, right? Jadi garis pemisah di antara langit dan bumi tu tidak begitu jelas lah sekiranya awak berada di kawasan bandar. Sekiranya awak berada di tepi pantai dan melihat ke arah laut, then you can see the separation between earth and sky very clearly. You can see the horizon very clearly. Kenapa ni penting? Sebab sekiranya kita tak nampak ufuk, ataupun sekiranya ufuk itu sukar untuk kita lihat, maka kita agak mencabar untuk kita melihat objek yang terbit dan terbenam, right? So objek terbit dan terbenam, right? Sebab biasanya kita memerlukan pemandangan ufuk yang jelas ni sekiranya kita ingin melihat objek tu terbit atau terbenam. Misalnya kita nak melihat matahari terbit atau matahari terbenam, right? Ataupun kita nak melihat bulan terbit dan bulan terbenam, then we need a clear horizon dah. Tapi kalau misalnya kalau berada di UKM, then it is quite difficult to see the horizon, right? The horizon will be blocked by buildings and by trees and whatnot. But the important thing is that you have to be able to distinguish between earth and sky, right? So that is the first thing. The second thing, once you know, sebab saja awak tahu nak bezakan langit dan bumi tu, awak kena tahu arah mata angin. Most importantly, you have to know where north is. Awak harus tahu di manakah arah utara di kawasan masing-masing. Dan ini boleh diketahui dengan agak mudah sebab semua phone awak ada kompas magnet, right? Jadi awak boleh menggunakan kompas di dalam telefon masing-masing untuk menentukan di manakah arah utara di kawasan awak, right? Dan ini penting sebab bila kita nak mengenal pasti buruj nanti, kita kena tahu adakah kita sedang menghala ke arah utara atau arah timur ataupun arah selatan ataupun arah barat. As soon as you know where north is, then you can figure out where east, south and west is, right? So the most important thing is for you to know where north is, right? Dan ini boleh kena pasti dengan agak mudah menggunakan kompas, right? Dan seeloknya sebaik saja awak dah tahu utara itu arah mana, awak cuba cari satu landmark, satu petanda yang boleh menandakan arah utara, supayanya bila awak keluar pada waktu malam, right, awak tak perlu nak mencari arah utara sekali lagi. Sebaliknya awak just cari saja landmark tu dan awak tahu awak sedang menghadap ke arah utara, right? Alternatively, you can also use the direction of kiblat, right? Awak boleh menggunakan arah kiblat, sebab kalau kita di Malaysia, arah kiblat ni biasanya dia menghala ke arah barat. Jadi arah kiblat tu akan memberitahu awak
ke mana arah barat, dan daripada arah barat tu dah awak boleh mengetahui arah utara, selatan dan timur. Okey. Kemudian setelah awak mengetahui arah mata angin ni, perkara seterusnya awak, bila awak mendongak ke langit dan awak melihat titik-titik cahaya yang ada di langit tu, bukan semua benda yang bercahaya di langit itu adalah bintang. Right? Jadi awak kena boleh bezakan di antara cahaya semula jadi dengan cahaya buatan manusia. Cahaya buatan manusia contohnya apa? Cahaya daripada satelit, cahaya daripada kapal terbang, cahaya daripada lampu. Lampu ni boleh jadi lampu bangunan, lampu jalan, right? Lampu kenderaan. Okay? Cahaya semula jadi ni pula apa? Biasanya bulan, bintang dan planet. Right? Jadi awak perlu boleh membezakan di antara cahaya semula jadi, cahaya daripada objek semula jadi, cahaya daripada bulan, cahaya daripada bintang, cahaya daripada planet, dengan cahaya buatan manusia, right? Daripada satelit, daripada kapal terbang, daripada lampu bangunan, lampu jalan semua ni. Okay? So itu perkara yang ketiga, right? Setelah awak boleh mengenal pasti membezakan di antara cahaya semula jadi dengan cahaya buatan manusia ni, awak perlu boleh membezakan bintang dengan planet, right? Dan cara paling mudah untuk membezakan bintang dan planet adalah bintang dia akan berkelip, manakala planet tidak berkelip. Right? So itu cara yang paling mudah lah untuk membezakan di antara planet dan bintang. Right? Untuk kita sebenarnya bila kita cakap tentang planet, cuma ada 5 planet yang boleh kita cerap dengan mata kasar. Right? 5, is it 5 or is it 4? Pertama planet Zuhra, planet Marikh, right? Yang planet Mushtari, yang planet Zuhal. 4, right? These are the four major planets that we can see with our naked eye, right? Venus, Mars, Jupiter and Saturn, right? Dan kita bernasib baik sebab sekarang ni maksudnya dalam bulan ni kita boleh melihat 3 daripada 4 planet yang ada di sini, right? Pada waktu senja kita boleh melihat planet Zuhrah, right? Dan pada waktu mungkin lepas Isyak sampai tengah malam tu kita boleh melihat planet Mushtari dan Zuhal, right? Jadi waktu sekarang ni waktu yang agak kita agak bernasib baik sebab kita boleh melihat 3 daripada 4 planet yang ada tu, right? Yang boleh lihat dengan mata kasar. Okay. So itu 4 langkah untuk mengenal pasti bintang yang ada langit. Pertamanya kita kena bezakan langit dengan bumi. Kemudian kita kena tahu kita arah mata angin tu utara, selatan, timur, barat. Kemudian kita kena bezakan titik cahaya yang kita nampak kat langit tu, cahaya antara sama ada dia cahaya semula jadi ataupun cahaya buatan manusia. Kemudian kita kena bezakan bezakan di antara bintang daripada planet. Okey. Memandangkan saya rasa macam saya sendiri berada di UKM, di UKM langitnya boleh tahan lah. Tetapi untuk kita yang tinggal di kawasan bandar, sentiasa ada risiko pencemaran yang dipanggil sebagai pencemaran cahaya. Right? Dan pencemaran cahaya ni dia menyebabkan langit tu menjadi terang. Right? Cahaya daripada bangunan, cahaya daripada kenderaan semua ni. Dan apabila langit malam menjadi terang, itu menyukarkan kita untuk melihat bintang-bintang yang malam. Right? Jadi sebab tu kalau pernah tengok gambar-gambar langit malam di kawasan-kawasan yang gelap, dan kita boleh nampak banyak bintang, ratusan dan ribuan bintang. Right? Tetapi kalau pernah mencerap di UKM ataupun awak pernah melihat langit malam di kawasan bandar, mungkin kita nampak beberapa, mungkin dalam belasan bintang saja. Dan sebab utama yang menyukarkan kita untuk melihat bintang-bintang adalah, sebenarnya di kawasan bandar, adalah pencemaran cahaya. Right? Justru itu, sekiranya kita ingin melihat lebih banyak bintang, kita perlu
melakukan cerapan daripada kawasan yang agak gelap, right? Kawasan luar bandar misalnya. Jadi ini salah satu kelebihan lah sekiranya awak tinggal di kawasan luar bandar, right? Dan dikata langit malam awak lebih gelap, justru awak boleh melihat lebih banyak bintang, right? Uh, pencemaran cahaya ini adalah satu pencemaran yang semakin menular, tetapi malangnya dia tidak diketahui ramai. Salah satu pelajar tahun 4 di bawah selian saya, beliau sedang projek tahun akhirnya adalah untuk menentukan sejauh mana orang awam menyedari bahaya pencemaran cahaya ini. Jadi beliau akan melakukan soal sidik dan temu bual sebenarnya untuk mengetahui sejauh mana tahap kesedaran orang tentang pencemaran cahaya. Jadi I just want you to know that if you're observing, sekiranya awak mencerak langit malam daripada kawasan bandar, misalnya kawasan yang di Lembah Kelang misalnya, maka tak banyak bintang yang boleh awak nampak melainkan bintang-bintang yang cerah, right? Sekiranya awak ingin melihat langit malam yang betul-betul gelap, barangkali di Lembah Kelang ni mungkin di let's see, satu kawasan mungkin di Kuala Kubu Baru, right? Kuala Kubu Baru, right? Ini kawasan dalam Lembah Kelang yang paling dekat lah, yang kita boleh pergi sekiranya kita ingin melihat langit yang gelap, right? Okay, so itu langkah-langkah untuk mengenal pasti buruj. Saya tunjukkan macam mana kita buat benda ni. Let's see, right? So ini sebuah gambar yang saya ambil. This is from Permata Pintar. This was a few days ago, right? So right. So gambar ni diambil pada waktu senja. Let's see. Mana saya guna warna merah, right? So kalau korang tengok langitnya di sini. So ni langit dan ini di bumi, right? So kawasan ufuknya somewhere around here, right? Garis ufuknya kat sini. Dan kalau korang tengok, ufuk tu dilindungi oleh hutan, right? Okay. Dan ada juga bangunan, ni tangki air sebenarnya bangunan, right? Ada juga lampu, right? Lampu jalan. Jadi agak sukar untuk kita bukan agak sukar, maknanya kalau kita nak mencerak tu, kita hanya boleh melihat objek-objek yang berada di atas sini saja, right? Objek yang berada kat sini akan dihalang oleh hutan, oleh lampu jalan, oleh semua tu, right? So but okay, kalau gambar ini diambil saya menghala ke arah timur. I was facing, sorry, it's not facing east. Saya menghala ke arah barat, right? Dan gambar ini diambil pada waktu senja, nak maghrib waktu tu. So matahari dah mula terbenam kat sini, right? So the sun is somewhere there. Ini semua ni adalah awan, dan awak boleh lihat awan tu dia berwarna kuning sebab dia memantulkan cahaya matahari yang terbenam tu, right? Kemudian kalau korang tengok langit di sini tak ada awan tau. This bit here, langit yang tak berawan, right? Jadi bila kita nak mencerap ni, kita kena pastikan langit tu tak ada awan lah, because obviously kalau awan tu menghalang kita dan kita tak boleh nampak objek yang berada di belakangnya. Dan kalau korang tengok ada dua objek yang bercahaya kat sini, right? Bercahaya kat sini. Dan let me just zoom in. Okay. Objek ini, ini adalah bulan. This is the moon. Bulan sabit. Ini pula adalah planet Zuhrah, right? So kalau korang let me just do it properly.
So ini bulan, right? This is the bulan, dan ini pula planet Zuhrah, right? Jadi kalau korang tengok kedua-dua objek ni, Zuhrah dengan bulan sabit ni, dia sangat terang sehingga kan matahari belum habis terbenam pun kita masih boleh nampak bulan sabit dan Zuhrah ni, right? Dan sekarang ni ya, sekarang ni pun awak boleh mencerap planet Zuhrah kalau waktu senja nanti, kemudian awak pergi keluar waktu senja nanti, dan kalau langit tu okey, langit tidak berawan, dan awak boleh awak menghala ke arah barat, right? Dan awak cubalah cari satu titik cahaya yang cerah, dan itu adalah planet Zuhrah, right? Bulan dia terbit lewat sikit sekarang, tapi you should be able to see Venus, right? Okay, so ini dulu. Yang kedua, this is another picture. Yang ini pula, ini adalah gambar menghala ke arah utara, I think, mengarah utara. Again, you can see that the horizon is somewhere here. Dan dalam kes ni ada bangunan yang menghalang, right? Bangunan dan langit dekat sini. Dan kalau korang tengok, ada banyak titik-titik cahaya ni, right? So each of these dots, setiap satu titik cahaya ni, ini adalah bintang ni. Bintang, 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 bintang. So all these are stars, right? Jadi bila kita kata buruj tu adalah suatu yang kita hayalkan, maksudnya apa? Maksudnya bila kita nampak sekumpulan bintang, contohnya saya ambil sekumpulan bintang yang ni lah. Let's see, I'm looking, ya, sekumpulan bintang yang ni, saya ambil bintang yang ni. Okay. Apa yang kita cuba lakukan bila kita nak membina buruj ni, kita cari bintang yang cerah, kemudian kita hubungkan bintang-bintang tu dengan garis. So what we do something like this. We connect, let's say I'm going to connect this star, yang kedua, bintang yang ketiga, empat, dan bintang yang kelima, right? So the shape will be something like, shape will be something like, right? So the shape will be something like that, right? Ataupun, dan corak yang dibentuk oleh bintang-bintang ni, corak warna hijau ni, itulah yang kita panggil sebagai buruj, right? Tapi buruj ni, as in, kalau kita lihat bintang di langit, memang tak ada pun garis-garis tu. Garis-garis tu adalah sesuatu yang kita bayangkan, kita berikan kepada kumpulan bintang-bintang ni, right? Itu yang kita maksudkan bila kita kata buruj adalah sesuatu yang kita hayalkan. So it's just in our imagination, right? So that is one. Another example, I think, let's see, it's here. Another one is here. Kumpulan bintang yang kat sini. Let me just draw ini. Right, another one is here. Right. So di sini, so this is one constellation. Ini buruj yang pertama, ini buruj yang kedua. Right. Awak tak perlu tahu nama buruj lagi untuk masa ni. Saya cuma nak menunjukkan kepada awak macam mana daripada sekumpulan bintang-bintang ni kita membina buruj tu. Right. Kita lihat sekumpulan bintang yang cerah. Right. Kita lihat sekumpulan bintang yang cerah. Kemudian kita bayangkan kita menyambung bintang-bintang cerah tu dengan garis. Dan bintang tu, dan akhirnya dia akan membentuk satu corak, dan corak itu yang kita namakan sebagai buruj. Okay. Go to the next one. Right, ini ada satu buruj yang terkenal di sini, buruj Scorpius. Scorpius adalah buruj yang bentuk kala jengking. Right, dan bentuknya it's like this, right? Kepalanya kat sini, the head is somewhere here. Dan dia punya ekornya kat sini.
it looks something like this. Let me just draw it for you. Right. So this is the constellation Scorpius, right? So the head is here, kepalanya kat sini, right? Ini kepala dia, kepalanya di belah sini, dan ini ekor dia, right? Dan di bahagian kepala burung Scorpius ni ada sebutir bintang yang cerah, dan bintang ni dipanggil sebagai Antares, right? Antares, right? Jadi kalau kita nak mencari burung Scorpio ni, pertamanya kita kena tahu bila dia terbit, right? Dan di arah mana dia berada, right? Burung Scorpio ni biasanya terbit pada pertengahan tahun. Pertengahan tahun, right? Jadi kalau macam bulan Ogos, bulan Julai, bulan September tu, dan kita boleh nampak burung Scorpius. Dan yang menariknya tentang burung Scorpius ni, dia berada berdekatan dengan satu burung lain, burung Sagittarius. Sagittarius is here. Sagittarius. Sagittarius. Right. Ini adalah burung Sagittarius. Right. Dan kedua-dua burung ni dia berada berdekatan dengan galaksi, dengan galaksi kita. Kalau kita berjaya menjumpai burung Sagittarius dan menjumpai burung Scorpius ni, maka kita sebenarnya dan kita sedang melihat burung ni, kita sebenarnya sedang melihat ke arah pusat galaksi kita. Let me just erase this whole thing dan saya tunjukkan sekali kepada awak. Kalau korang tengok, dengan jelas, di kawasan ni dia semacam ada nak kata dia macam ada debu, ataupun dia macam ada asap, ataupun dia macam ada awan sikit-sikit. Right? Dia ada warna hitam kat sini, sikit kat sini, lepas tu ada juga kat sini, right? Itu adalah debu-debu ni ataupun yang nampak macam awan, ini merupakan galaksi kita. So this is our galaksi Bima Sakti. Kita berada dalam galaksi kita, jadi bila kita melihat kita akan nampak galaksi kita because we are inside the galaxy. Dan sekiranya kita melihat ke arah ini, kita sebenarnya sedang melihat ke arah pusat galaksi kita. Dan sebagaimana awak, saya rasa awak semua tahu bahawa di pusat galaksi kita ni terletak satu lubang hitam. There is a black hole at the center of our galaxy. Therefore, if you can find Scorpius, right? If you can find Scorpius is here, and then you can find Sagittarius, which is here, right? Then, and you look in that direction, then you are looking in the direction of the center, pusat Bima Sakti, right? So basically you are looking towards the center of the galaxy, and since there is a black hole at the center of the galaxy, therefore you're looking at the black hole at the center of our galaxy, right? But in order to find this, then you have to find, kita kena mencari burung Scorpius dulu, kemudian burung Sagittarius. Dan ini contoh kegunaan buruj. Yang buruj dia membolehkan kita untuk mencari kedudukan suatu objek di langit. Right. Cumanya kita kena cam dululah bentuk buruj tu macam mana. Okay. So this one. Find an example. Ini adalah gambar yang sampai beberapa hari yang lepas. Juga di Mata Pintar. As you can see, ada
beberapa buruj yang boleh kita lihat di sini. Buruj yang paling mudah dicam di langit adalah buruj this constellation here. This is Orion. Dan buruj Orion ini mudah untuk dicam sebab dia ada 3 bintang sebaris di sini. Right? So kalau awak nampak 3 bintang sebaris ni, dan awak tahulah itu adalah buruj Orion. Right? Kemudian bila kita dah cam satu buruj, kita boleh mengetahui apa buruj yang berada di sekeliling buruj tersebut. So misalnya di kawasan ini, Pusaran Orion, this is the constellation Taurus. Right? Kemudian di bawah sini pula ini buruj Canis Major. Okay. So buruj Orion boleh dilihat kalau sekarang ni dia lepas tengah malam. Right? Lepas tengah malam awak menghala ke arah timur. Ya, boleh nampak buruj Orion. Right? Selain daripada itu, kalau korang perasan, ada ada objek ni yang hijau ni, yang saya tanda warna hijau ni, dan ada juga objek yang ini. Right? Yang ini, yang di sini, ini adalah nebula Orion, dan nebula ni adalah tempat kelahiran bintang. Right? So this is Orion Nebula. Manakala ini pula, this is the kita panggil Pleiades. Pleiades ni adalah gugusan bintang. Right? Gugusan bintang. Right? Yang seronoknya bila kita lihat Orion dan Taurus dan Canis Major ni adalah bukan saja kita boleh melihat bintang, tetapi juga kita boleh melihat kawasan-kawasan di mana bintang sedang dilahirkan. Macam dalam kita boleh melihat Orion Nebula, kita boleh melihat gugusan bintang Pleiades misalnya. Right? Jadi dua buruj yang saya akan ajarkan awak semua untuk mengecam adalah buruj Orion yang satu, dan lagi satu buruj Scorpius. Right? These are the two constellations that you should be able to sort of recognize in the sky. Right? Sebab yalah, ada banyak buruj-buruj di langit, dan mungkin awak tak tahu pun nama-namanya, dan itu dan awak tak perlu tahu semua pun sebenarnya. Jadi kita akan tumpukan perhatian kepada dua buruj yang penting, iaitu buruj Scorpius dan buruj Orion. Right? Jadi sebagai rumusan, right, untuk mengenal pasti objek yang ada di langit, mula-mula kita kena, dalam kes ni, dalam rajah ni dia susun dengan lebih sistematik lah. So dia tanya mula-mula, is it really big, right? And is it moving, right? And then is it twinkling, right? So kalau nak mengenal pasti apa itu bintang, mula-mula kita kalau tengok bintang dia tidak besar, right? Kemudian bintang tidak bergerak, kemudian bintang dia akan berkelip, then have identified a star, right? Tetapi sekiranya dia kecil, dia tidak bergerak, tetapi dia tidak berkelip, dan dia tidak ada dia tidak ada ekor, dia it's not fuzzy, then it is a planet. Right? Kalau objek tu je besar dan bila awak melihatnya mata awak tak berasa sakit, dan that is a moon. Right? Tetapi sekiranya objek tu besar, kemudian bila awak melihat objek tu mata awak berasa sakit, then that is the sun. And saya ingatkan dan saya nak berikan amaran kepada awak semua, jangan sekali melihat matahari dengan mata kasar, sebab ia boleh merosakkan mata awak dan boleh menyebabkan awak buta. Right? So ini adalah tiga jenis objek
yang kita akan pelajari dalam kursus kita. Kita akan belajar sikit tentang bulan, kemudian kita akan meluangkan masa kita membincangkan tentang bintang dan juga tentang planet. Okay? Tapi sebelum kita membincangkan tentang bintang dan planet secara teori, kita kena tahu dulu macam mana nak mengenal pasti bintang dan planet itu di langit kita. Right? Sebab tak guna kalau awak tahu tentang bintang dari segi fiziknya ataupun planet dari segi fiziknya, tapi bila awak keluar pada waktu malam, awak tak boleh kenal pasti pun bintang mana satu, planet mana satu. Right? Pada pandangan saya itu tak berguna lah. There is no point of you knowing a lot about the evolution of stars, about types of star, about types of planets semua ni. Tapi bila awak keluar pada waktu malam, awak tak boleh mengecam pun mana satu planet, mana satu bintang. Jadi sebab itu dalam kursus ni saya mulakan dengan mengajar kemahiran harapan dulu. Right? Saya akhiri dengan ini, dengan senarai buruj, sebab mungkin ada di kalangan awak, mungkin awak fikir semudah je mengenal pasti buruj-buruj kan. Adakah kita kena hafal semua nama-nama buruj tu? Awak tak perlu hafal, cumanya but it is useful if you sort of know the names. Ini adalah senarai nama buruj-buruj yang ada. Kita ada 88 buruj moden. We have 88, right? 88 constellations, right? Dan ini nama-namanya. Dan yang bestnya tentang senarai ni, dia beritahu juga maksud nama tu, right? So contohnya kita tengok buruj Orion lah. Orion maksudnya the hunter, right? So kalau kita tengok bentuk Orion tadi tu, bentuk Orion ni, right? Ianya it has the shape of hunter, right? Seorang pemburu. Mana saya punya pemandang, right? So mana dia punya pemburunya? Let's see. So ini adalah tali pinggang pemburu tu. Kemudian di atas sini adalah bahu je. Hukum bahu je. Dan di sini adalah kaki je. Right? Dan di sini pula adalah pedang je. Right? So kepala je dekat sini. Dan ini adalah dia punya perisai je. Right? So this is the head, this is the shoulder, and these two are the legs. Tangannya memegang perisai itu, dan sebenarnya dalam mitos Yunani, Orion ni dia sedang bertarung dengan Taurus. Taurus adalah kerbau jantan. Right? So Orion pemburu. Manakala Canis Major ni, Canis ni maksudnya anjing. Major besar. Right? Jadi setiap pemburu kan dia mesti ada anjing yang mengikuti je. Jadi kalau awak tahu mitos yang berkait dengan buruj ni, it becomes easier for you to spot the constellation, because then whatever Orion is, you know that it is fighting the bull Taurus, and then it is followed by his dog, right? Jadi senarai buruj ni, saya akan kongsikan senarai buruj ni supaya awak boleh lihat nama-namanya, dan saya juga akan kongsikan juga I think for now the names of constellation is fine, I think, right? Dan kalau awak nak melihat rupa-rupa buruj ni, dan saya cadangkan awak menggunakan stellarium lah. Let's see. Right? So misalnya kalau nak lihat Orion, let's see, Orion, see, this is tonight, so that's the moon. Let's see, saya lajukan mana ni. Right? So kalau korang tengok, saya translation
So this is Orion, right? 3 bintang yang sebaris ni, right? Dan Taurus ada kat atas ni dan juga Canis Major kat bawah ni, right? Jadi kalau ingin melihat awak nak membayangkan rupa burus tu, awak boleh menggunakan stellarium untuk membantu awak untuk membayangkan bentuk burus tu, right? Jadi sekarang ni dah hampir pukul 10. Saya berhenti di sini sebab kalau awak yang ada kelas pun selepas ni. Jadi kita akan sambung bahagian selebihnya pada hari Rabu nanti, right? Kalau awak ada apa-apa soalan, awak boleh kemukakan di Telegram ataupun di Telegram lah, right? Sebab saya tak mahu ambil masa awak selepas ni. Okay? Jadi kita berhenti di sini dan kita sambung pada hari Rabu nanti insyaAllah. Right? So selamat pagi semua dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Salam, terima kasih, sir. Terima kasih, sir. Thank you, sir. Sir, Ya saya. saya ada soalan lah. Bintang-bintang ni, buruj ni tak pernah berubah ke? Berubah dalam arti kata macam mana? Macam ada bintang tu macam bergerak lagi laju ke? Itu soalan yang bagus sebenarnya. Actually kita akan bincangkan tu pada hari Rabu nanti. Fikri. Tapi jawapan yang ringkasnya adalah bentuk bintang tu dia akan berubah. Sebab bintang tu pun dia bergerak juga. Cumanya kadar pergerakan bintang tu dia sangat perlahan. Sebab bintang tu sangat jauh kan. Jadi bentuk buruj akan berubah tetapi dalam jangka masa yang lama. Masa yang lama ni maksudnya dalam ratusan ribu tahun lah kiranya. Apa beza nebula dengan gugusan bintang ni? Actually dia tak beza. Well, nebula ni adalah tempat bintang tu lahir kan. Bintang lahir daripada gas dan debu semua kan. Jadi nebula tu adalah kepulan gas dan debu yang akhirnya akan membentuk bintang. Bintang-bintang yang baru lahir ni biasanya dia akan lahir secara berjemaah. Dalam arti kata bintang jarang lahir sebutir-sebutir. Dia akan lahir dengan banyak bintang lain. Jadi gugusan bintang ni biasanya merupakan bintang-bintang yang lahir bersama-sama lah kiranya. So in a way there's not much difference pun in terms of between a nebula and a star cluster dari segi fiziknya lah. Sebab akhirnya macam Pleiades ni pun akhirnya kesemua bintang-bintang dalam Pleiades ni adalah dia lahir daripada nebula yang sama juga actually. Cumanya kenapa kita bezakan sebab bila kita melihat gugusan bintang dengan nebula melalui teleskop dia nampak berbeza. Nebula ni dia lagi banyak gas dan debu, manakala gugusan bintang ni biasanya kita nampak bintang saja. So sebab tu biasanya ahli astronomi bezakan antara kedua-dua tu. So jadi matahari kita ni pun lahir sekali dengan bintang yang berdekatan lah. Itu soalan yang bagus sebab matahari kita ni agak matahari kita agak unik sebab setakat ni kita tak jumpa adik-beradik matahari yang lain. Dia seolah-olah matahari dia macam bila dia terbentuk seorang diri saja. Jadi matahari kita unik dari segi tu. Satu lagi, matahari kita ni bintang paling kecil Bintang paling kecil juga. Tapi dia taklah besar sangat pun. So matahari ni dia bintang yang sederhana lah, average lah sebenarnya. Dia macam
Kalau kita bayangkan dia macam manusia, wow, dia taklah besar sangat, dia taklah kecil sangat. Dalam arti kata ada bintang yang jauh lagi besar daripada matahari, ada bintang yang lagi kecil daripada matahari, ada bintang yang lagi panas daripada matahari, ada bintang yang lagi sejuk daripada matahari. So matahari ni dikira macam intermediate, macam pertengahan juga lah kira. Bintang yang sederhana. Sir, kat sistem solar kita ada debu angkasa lagi ke? Ada apa? Ada debu angkasa. Debu-debu dia actually tak sebut question tu. Angkasa lepas tu, meskipun kita selalu kata angkasa lepas tu vacuum kan, tapi angkasa lepas tu dia ada benda dalam angkasa tu, debu dan gas dan jadi ruang di antara planet, ruang di antara bintang tu terisi dengan gas dan debu ni lah. Right? Apa yang dipanggil, let me just write it down. Apa yang dipanggil sebagai the interstellar medium. Right? So interstellar medium ni adalah gas, debu yang mengisi ruang di antara bintang dan mengisi ruang di antara planet. Right? I'm not sure. Hang on, let me just saya tunjukkan macam mana. How does it look like? Share screen saya yang satu. Okay. Ryan pula tunjukkan. Baik, kalau okay. Ini adalah gambar Orion Nebula Orion. So kalau kau tengok kan ada debu-debu gas-gas ni. So daripada debu-debu dan gas inilah yang akan menghasilkan bintang-bintang baru. Cumanya di kawasan nebula macam ni, ketumpatan gas dan debu ni lagi tinggi berbanding dengan ketumpatan gas dan debu ni yang ada di antara bintang, yang ada di antara planet ni lah kiranya. Jadi jawapan yang mudahnya actually ruang angkasa ni dipenuhi dengan gas dan debu. Cumanya di nebula ni dia lagi banyak gas dan debu je berbanding dengan di kawasan-kawasan lain. Macam itulah kiranya. Biasa yang warna-warna ni memang sahaja diwarnakan Dalam kes ni ya dan tidak. Sebab warna-warna tu dan ini korang akan belajar dalam matematik kuantum nanti. Kuantum 1. Korang akan belajar yang untuk menghasilkan cahaya, elektron tu dia kena jatuh daripada satu arah tenaga ke arah tenaga lain kan. Dan jumlah tenaga yang dipancarkan oleh elektron tu apabila dia jatuh daripada arah tenaga tinggi ke rendah, itu bergantung kepada jarak di antara arah tenaga tu kan. Jadi kalau tenaga je tinggi, maka frekuensi atau panjang frekuensi foton tu pun akan besar kan. Panjang gelombangnya akan pendek. Kalau tenaga je rendah, frekuensi dia akan rendah, panjang gelombangnya akan panjang. Dan kita tahu, bukan kita tahu, dan perbezaan panjang gelombang ni akan menghasilkan foton yang berbeza cahaya, berbeza warna je. So bila kita dalam fizik ni, bila sebaik saja kita tengok warna-warna yang berbeza ni, kita automatically tahu warna-warna ni sebab warna-warna ni memberitahu kita cahaya yang datang daripada objek ni dia datang dalam panjang gelombang yang berbeza-beza, right? Because color is related to wavelength dalam fizik. So warna yang kita nampak, warna merah, dia memberitahu kita tentang jenis-jenis gas yang ada dalam nebula, because different kinds of gas, different chemicals give out different colors.
Macam tu lah dia punya tu. Ya, sir, Okay. apa jadi kalau matahari kita dah mati, jadi planet Okay. kat sistem suria ni dia akan Hmm. mencuba mengorbit bintang berdekatan ke? Okay, kalau kenapa planet kita mengorbit matahari sekarang? Apa yang mengekalkan planet-planet kita, planet-planet berada dalam orbit ni? Tarikan graviti matahari? Dengan graviti matahari kan? Okay, so good. Bila matahari dah habis bahan bakar dia, bahan api, dah habis hidrogen, apa yang akan berlaku, matahari dia akan berubah sifat dia akan menjadi akhirnya dia akan menjadi satu bintang yang kita namakan bintang kelda putih, white dwarf, right? Dan bintang kelda putih tu masih ada jisim dia, jadi dia masih, dan manakala dia masih ada jisim, jadi dia masih boleh memegang planet-planet untuk mengorbit sekeliling dia, right? Jadi dia sebab saja matahari bertukar menjadi bintang kerja putih kelak, planet-planet masih akan mengorbit matahari, cumanya orbit tu mungkin akan menjadi lebih kecil sebab ya kaitan graviti untuk matahari pada waktu tu mungkin jadi lagi lemah. Tapi dia masih akan dia masih akan mengorbit as in sistem suria tu masih akan ada lah, cumanya matahari tu dah bertukar menjadi white dwarf. I'm not sure whether there's a picture of white dwarf. Yeah. Let's see, future solar system red giant, I think. Menjawab ke soalan tu? Menjawab. Macam ni, I think this is the one. Yeah. So sekarang ni okay, matahari kita usianya dalam 4.6 bilion tahun, right? So kita ada planet-planet yang mengorbit matahari. Apabila matahari kehabisan hidrogen dia dalam 8 bilion tahun lagi, dia akan bertukar menjadi bintang raksasa merah, right? Dan bila jadi bintang raksasa merah ni, dia akan memusnahkan dua planet yang paling dekat ni sebab dia mengembang yang besar, dan sebaik saja dia melalui fasa raksasa merah ni, dan dia akan bertukar menjadi bintang kerja putih, white dwarf. So matahari sekarang berada dalam fasa dalam satu fasa hidup dia, right? Bila dia habis hidrogen, dia akan beralih ke fasa lain hidup dia, kemudian bila dia akan berubah, dia akan beralih lagi dalam fasa hidup. Jadi yang penting kat sini adalah bintang tu, apa-apa bintang, dia akan menempuhi fasa-fasa yang berbeza dalam sepanjang hayat dia. Jadi bintang tu sama macam manusia lah, ada fasa dia jadi anak, kemudian jadi remaja, kemudian jadi orang dewasa, kemudian jadi tua. So bintang pun sama juga, dia ada fasa-fasa dia. Jadi saya tengok gambar tu, so kita boleh duduk kat Jupiter dengan Saturn lah. Yeah, it is Climate-nya Jupiter. berubah juga sir? Dia, apa yang berubah kat sini adalah this is habitable zone. So habitable zone ni adalah jarak dari sebuah bintang yang mana air boleh wujud dalam bentuk cecair. So untuk sekarang ni zon boleh huni ni jatuh di bumi, maksudnya bumi tidak terlalu panas, tidak terlalu sejuk untuk menampung air di permukaannya. Tetapi apabila matahari bertukar menjadi bintang raksasa merah nanti, bumi akan menjadi terlalu panas untuk menampung air di permukaannya. Sebaliknya, zon boleh huni ni akan bergerak keluar. Jadi planet Mushtari dan Zuhal ini yang akan berada dalam zon boleh huni. Mungkin kita tak boleh hidup di planet Mushtari dan Zuhal sebab kedua-duanya planet bergas kan. Tetapi and this is a good point yang Afiq bangkitkan. Kita tahu planet Mushtari dan planet Zuhal ni ada bulan-bulan, right? Ada banyak bulan, right? Jadi
kalaupun kita tak boleh hidup di planet Mushtari dan Zuhal, tapi kita mungkin boleh berhijrah ke bulan-bulan yang mengelilingi planet Mushtari dan planet Zuhal. Right? Kalau itu pun kalau kita tak berhijrah terus keluar daripada sistem suria kita, right? Because this is what this is 8 bilion tahun kan daripada so kita ada 8 bilion tahun untuk mempersiapkan diri kita untuk benda ni. Sir, Ya. apa beza bintang kerdil putih dan kerdil hitam? Kerdil putih, let's see, diagram ni dia dah tapi tak apa kita see automatic diagram, diagram. This is slightly ni saya skip sikit lah. Saya harap Afifi tak kisah saya tu. Kita akan bincangkan tapi saya skip dia sebab Afifi tak tanya. Okey. Semua bintang yang ada di alam semesta ni kita boleh kelaskan dia berdasarkan betapa cerahnya bintang tu. Right, this is, so kalau Afifi tengok Rajah ni, yang ini paksi menegak ni adalah luminosity. Luminosity ni berapa banyak tenaga yang dipancarkan oleh bintang tu. Paksi yang melintang ni pula adalah suhu bintang tu. Right? Jadi semua bintang yang ada dalam semesta ni kita boleh kelaskan berdasarkan betapa cerah bintang tu, berapa banyak tenaga yang bintang tu pancarkan dan juga betapa panas bintang tu. Right? Jadi bintang dijatuh dalam beberapa kelas lah, beberapa kumpulan. Ada bintang, let's see, ada bintang yang sebab kalau tengok rajah ni kita boleh bagikan rajah ni kepada empat bahagian. Ada bintang yang kat sini yang panas, bintang ni yang panas tetapi dia malap, right? Dan bintang-bintang tersebut dipanggil white dwarf, right? Bintang tu sangat panas tapi dia tak pancarkan banyak tenaga, right? Ada juga bintang yang panas tetapi dia pancarkan banyak tenaga, right? So these are the giants, these are the blue giants. Kemudian ada juga bintang yang memancarkan banyak tenaga tetapi dia sejuk. So these are the blue giants or these are the red super giants or red giant. Manakala ada juga bintang yang malap, right? Yang malap dan juga sejuk. So these are the red dwarf, right? Red dwarf itu. Jadi semua apa-apa bintang yang ada dalam semesta ni boleh dikelaskan ke dalam salah satu daripada 4 kelas ni lah. Either here, either here, either here or either here. Matahari kat sini. Jadi kalau Fifi tengok matahari kita dia taklah panas gila tapi dia taklah sejuk sangat pun. Dia taklah terlalu cerah, dia taklah terlalu malap. So dia macam bintang yang sederhana gitu. Jadi apa yang bezakan contohnya a white dwarf and a red dwarf is just the temperature lah bedanya. A white dwarf is much more hotter than the red dwarf. Dan ini kaitan di antara suhu bintang dengan warna ni, ini yang korang sedang belajar atau akan belajar dengan Dr. Adhika dalam matematik kuantum 1 bila korang cakap tentang black body radiation kan, Wien's law dan semua ni. Kita boleh gunakan Wien's law tu untuk mengaitkan warna bintang dengan suhu je. Yakni bintang yang sejuk dia akan berwarna merah, bintang yang panas dia akan berwarna biru, bintang yang sederhana panas dia akan berwarna kuning. Right? So just by looking at the color of a star, we can tell its temperature. Right? Dan itu kegunaan black body radiation yang korang tengah belajar, black body, the concept of the black body yang korang sedang belajar dengan Dr. Adhika sekarang ni. Jawab ke soalan ni? Okey, menjawab. Bintang kerdil hitam tak ada Apa? Black dwarf tak ada? Tak ada. Tak ada Kenapa? Cuma red. Sebab okay, kalau actually soalan fikir itu soalan yang bagus actually. Okay, kalau dari segi fiziknya, kalau objek tu berwarna hitam, maksudnya objek tu dia
memancarkan cahaya ataupun tidak? Tak. Tak, kan? Okay, so kalau objek tu warna hitam, dia tak memancarkan cahaya. Tapi bintang ni, dia memancarkan cahaya kan sebab dia panas. Kan? Jadi, boleh tak wujud bintang yang berwarna hitam? Uh, tak kot. Kan? So kita tak menjangkakan akan ada bintang yang warna hitam lah. Right? So kalau walaupun bintang tu tak ada tenaga, dah habis, dia still keluarkan cahaya ke? Ya. Dan ini pun sebenarnya berkait dengan apa yang korang akan belajar dalam black body, tapi tak apalah, jangan masukkan dia. Black body radiation law. Physics. Okay. Kalau tengok yang kat sini Rajah ni. Besarkan sikit. Okay. This is a black body curve yang korang tak pasti korang dah belajar ke ataupun sedang belajar ke ataupun dah habis belajar? Sedang belajar. Okay. Tak apa. Tu. Kalau Afifi tengok, this is a plot of power versus wavelength. Okay. Cara kita baca graf ni adalah kalau objek tu mempunyai suhu yang berbeza, right, dia akan memancarkan cahaya pada puncak gelombang yang beza-beza. So contohnya kalau bintang tu bintang yang panas, dia akan memancarkan kebanyakan tenaga je dalam julat ultra ungu. Tapi kalau bintang tu bintang yang sederhana macam bintang macam matahari kita, dia akan memancarkan kebanyakan tenaga je. Kalau kita tengok dia punya peak je, dia punya puncak untuk curve je ni jatuh dalam julat gelombang cahaya tampak visible. Sebab tu kita boleh nampak cahaya matahari dengan mata kasar kita. Kalau matahari kita lebih panas daripada sekarang ni, mungkin dia akan dia tak akan cerah dalam visible, tapi dia akan cerah dalam ultraviolet, right? Jadi mungkin kalau kita bayangkan ada sebuah planet yang mengelilingi bintang yang panas macam ni, right? Kemudian ada makhluk yang hidup di planet tersebut, mungkin mata makhluk tersebut dia tak akan sensitif kepada visible, tapi dia akan sensitif kepada ultraviolet sebab bintang tu banyak memancarkan cahaya dalam ultraviolet kan. So kalau bintang tu lagi sejuk, red star, kalau tengok dia punya puncak dia dah nak masuk bahagian merah ni, dan di sini this is ultraviolet, this is infrared, right? Jadi sesejuk mana pun bintang tu, dia masih akan memancarkan tenaga. Cumanya tenaga tu mungkin bukan dalam bentuk yang samalah. Dalam kata kalau bintang sejuk, maka dia akan banyak memancarkan dalam inframerah barangkali, infrared. Tapi kalau bintang tu panas, dia akan banyak memancarkan tenaga dalam ultraviolet. Right? Kalau bintang macam matahari kita, dan dia banyak dalam visible. Right? So macam itulah itu. Oh, jap. So ada juga teleskop yang kita tengok melalui infrared kan? Ada. Kita sebab tu saya nak tanya soalan ni pada Afifi, tapi Afifi dah jawab dah, so tak apalah. So kalau kita nak mencerap bintang yang sejuk, dan kita kena gunakan teleskop inframerah. Right? Kalau kita nak mencerap bintang yang panas, dan kita kena gunakan teleskop ultraviolet. Right? So we have saya tunjukkan contoh an example of an infrared telescope. This is space telescope. Ini right, so ini Spitzer ni adalah contoh teleskop inframerah. So let's see. Information on the images. The thing actually I can just do Google sky. Right.
Saya tunjukkan. Saya tunjukkan. Ya, saya tunjukkan ini pula. Saya gunakan Google Sky. Ini adalah rupa langit kita kalau kita tengok dalam this is in okay, this I think this is visual kalau nak mistaken, right? Kalau kita tengok dalam mata kasar kita, langit kita akan nampak macam ni lah, right? Kalau kita tengok, kalau kita boleh melihat, kalau mata kita ni sensitif kepada inframerah dan langit kita akan nampak macam ni, right? Kalau mata kita sensitif dalam microwave, then it will look something like that, right? Jadi dengan memilih dalam panjang gelombang apa kita nak mencerak tu, kita boleh melihat objek-objek yang berbeza suhu lah kiranya. Right? Kalau X-ray then lain lah je punya tu. Jadi sekarang ni ahli astronomi dia bukan saja mencerap dengan visible light, tapi dia mencerap dengan ultraviolet, dengan gamma ray, dengan inframerah semua tu. Jadi diorang apalah dia try nak bagi kita nampak dia warnakan lah berdasarkan ni. Dia dalam case ni nak kata warna-warna ni dia in a way it is artificial in a sense that yang macam nak kata kalau kita tengok satu objek lepas tu kita nampak dia warna hijau. Kalau orang tanya warna hijau tu warna sebenar objek tu ke ataupun warna yang kita macam kita sendiri berikan pada objek tu, right? Kalau objek tu memang warna hijau dan memang kita nampak warna hijau lah kiranya. So cumanya bila kita mencerap guna inframerah ni, warna yang berbeza ni mewakili suhu-suhu yang beza lah. So itu je maksud je. Tapi memandangkan mata kita tak sensitif pada inframerah, jadi bila kita tengok langit, kita taklah nampak langit macam ni. Tapi katakan kalau mata kita sensitif pada inframerah, dan langit kita akan nampak macam ni. Itu je sebenarnya. Okay, sir. Terima kasih, sir. Okay, terima kasih. Tak ada kelas ke depan ni? Sebenarnya doktor ada kelas tapi doktor ada dekat cancel. Okay. Patutnya ada kelas apa lepas ni? Sekejap Ya Allah. Mekanik kuantum. Kuantum. Sepatutnya lepas ni lah kayaknya. Sekarang tapi okay. ada hal nanti dia kasih video rekod. Okay. Tak apalah itu. Okay, kalau ada soalan lagi awak boleh message Telegram pun tak apa. Soalan yang tahu, I mean the question that you ask are good question. So macam saya tak kisah pun nak jawab soalan tu. Okay, sir. Terima kasih, sir. Okay, terima kasih banyak, Vivi. Assalamualaikum. Salam. Bye.